Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh staf jawatan kuasa Surau Al-Falah, Bandar Damai Perdana, Ceras dan seterusnya, para jemaah serta penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kembali pengajian ilmu kita, iaitu pengajian kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi panduan dan pedoman kepada kita melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan dengan agama Islam, pegangan kita, keyakinan kita terhadap ajaran agama Islam, yang sepatutnya kita menjadikan hadis-hadis Nabi ini sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan ini selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan seterusnya kita mendapat keredaan Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung kembali hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 daripada tajuk kelebihan-kelebihan agama Islam, jilid yang Muqaddimah, bukan jilid pertama, jilid Muqaddimah, insyaAllah. Jadi yang ada kitab tu kita boleh lihat muka surat 43, muka surat 43 daripada tajuk kelebihan-kelebihan agama Islam, yang mana hadisnya adalah tajuk yang hadis yang terakhir daripada tajuk bab yang keempat kita ini. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibni amatihi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa jannati haqqun wa nari haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana alaihi minal amal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mafhum daripada hadis ini daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, barang siapa yang meyakini serta menerangkan kebenaran, siapa yang meyakini maksudnya siapa yang beriman, beriman serta menerangkan kebenaran, man syahida, siapa yang menyaksikan ataupun yang naik saksi, yang menyaksikan kebenaran bahawa an la ilaha illallah, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya,
Ini keimanan dia. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala semata-mata yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu, tidak ada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia juga meyakini, beriman bahawa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya, yakni hamba Allah Ta'ala, dan juga rasulnya, rasul Allah Ta'ala. Dan juga dia meyakini, dia mengimani bahawa sesungguhnya Isa, Nabi Isa alaihissalam itu ialah hamba Allah dan anak kepada hamba Allah, yakni Maryam, serta rasulnya, yakni rasul Allah Ta'ala. Ini itikad, keyakinan kita bahawa Nabi Isa itu ialah hamba Allah, dia anak kepada hamba Allah, iaitu Maryam alaihissalam, serta Nabi Isa itu juga adalah rasulnya Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala. Dan apa lagi keimanan dia? Dan dia juga meyakini Nabi Isa juga ialah kalimatullah, yang telah disampaikannya kepada Maryam. Sampaikannya ni Allah Ta'ala, yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada Maryam, dan ia juga tiup roh kepadanya. Jadi Allah Ta'ala meniupkan roh daripada Allah Ta'ala kepada Maryam alaihissalam. Dan bahawa dan lagi keyakinannya ialah bahawa syurga yang dijanjikan itu adalah benar, neraka yang dijanjikan itu adalah benar. Nescaya dengan keyakinan semua ini, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengan apa sahaja keadaan amalnya, yakni amal hamba tadi itu. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, daripada hadis ini pengarang kitab telah meletakkan dua pengajaran penting. Dua pengajaran penting yang boleh kita ambil. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan dan penerangan yang dengannya seseorang itu tetap dimasukkan ke dalam syurga. Keyakinan ni maksudnya beriman lah. Keimanan dan penerangan, penyaksian kita. Keimanan dan penyaksian kita yang tadi kita sebut apa dia? Tidak ada Tuhan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan juga kita mengakui Nabi Isa itu ialah sama seperti Nabi, sama seperti baginda Nabi Muhammad, iaitu Nabi Isa juga adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan, anak kepada hamba Allah, iaitu Maryam. Dan dia juga adalah utusan Allah Ta'ala, Rasul Allah Ta'ala, seperti mana Nabi Muhammad SAW dan seperti Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi dengan keimanan ini, seseorang itu berdasarkan hadis tadi itu apa? Tetap dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Iman, Islam dan imannya itu, asas iman dan Islam tu dia sempurna, maka melayakkan dia untuk mendapat ganjaran syurga Allah Ta'ala. Okay, ini poin yang pertama, pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil. Jadi kita lihat huraiannya. Untuk mendapat balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan perlindungan daripada azabnya, maka tidak dapat tidak seseorang itu mestilah melafazkan kalimah syahadah. Jadi untuk kita mendapat balasan baik daripada Allah Ta'ala, jadi semua kita kata syurga, pahala, nikmat yang menjanjikannya ialah Allah Ta'ala, bukan selain daripada Allah, bukan patung yang menjanjikan, bukan berhala yang menjanjikan, bukan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lemah yang menjanjikan ganjaran syurga dan juga nikmat-nikmat dalam syurga itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, untuk kita dapatkan ganjaran baik yang telah ditawarkan, yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu, dan juga perlindungan daripada azab Allah Ta'ala, yang nak bagi azab ni juga Allah Ta'ala. Neraka itu juga adalah ciptaan Allah Ta'ala untuk mengazab mereka yang ingkar. Jadi macam mana kita nak dapat perlindungan, nak selamatkan diri daripada azab neraka Allah Ta'ala? Maka tak boleh tidak, maksudnya mesti, wajib seseorang itu melafazkan kalimah syahadah sebagai pertama dia yakin, kemudian dia nak membuktikan keyakinan itu dengan dia melafazkan syahadah, iaitu penyaksian.
yang menerangkan keyakinannya tentang keesaan Allah Ta'ala, menerangkan keyakinannya tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sebut dua kalimah syahadah, dua penyaksian kita. Kita yakin apa dia, Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah, hanya Allah saja yang layak disembah. Dan juga kita yakin bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Ini dua penyaksian, barulah sempurna Islam. Dan bukan sahaja keyakinan, bahkan dia kena melafazkan, sebagai menzahirkan apa yang dalam hatinya itu. Jadi mestilah melafazkan kalimah syahadah, iaitu menerangkan keyakinannya tentang keesaan Allah dan juga kerasulan Nabi SAW, dan menerangkan keyakinannya bahawa Nabi Isa alaihi salam itu ialah hamba Allah dan juga Rasul Allah. Juga menerangkan keyakinannya tentang adanya balasan syurga dan neraka. Dia juga kena menerangkan tentang keyakinannya, beriman dengan hari akhirat. Itu kita kata rukun iman ada 6. Antaranya ialah beriman dengan hari akhirat. Maksudnya apa? Beriman dengan kehidupan selepas kematian. Bermula dengan alam barzahnya, kemudian dengan padang mahsyarnya itu, titian siratnya, kemudian syurga dan neraka. Jadi ini semua adalah benda-benda gaib yang akal tak mampu nak capai, tetapi bila mana itu disampaikan, diwahyukan Allah Ta'ala kepada kita, wajib kita mengimaninya, wajib kita meyakini akan adanya syurga dan neraka, sebagai balasan bagi apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Jadi inilah iktikad, inilah suatu keyakinan yang diterima, Islam dan iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi dia kena iman ni hati, tuan-tuan. Iman ni ialah pekerjaan hati. Itu rukun iman ni ada 6, bermula daripada percaya kepada Allah. Percaya itu maksudnya hati lah, tuan-tuan. Hatinya membenarkan, hatinya tidak menafikan, hatinya itu tidak meragui, hatinya itu yakin, percaya apa dia, Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, percaya tidak ada Tuhan lagi selain daripada Allah Ta'ala. Kita bimbang hari ini ramai orang Islam, dia beriman dengan Allah Ta'ala, dia yakin Allah sebagai Tuhan, tapi dalam masa yang sama mereka juga mengakui adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, selain daripada Allah Ta'ala. Sekalipun mereka tidak menyembah Tuhan yang lain itu. Na'udzubillah. Kalau itulah menjadi iktikad, kalau itu menjadi iktikad kepercayaannya, maksudnya dia kata apa? Aku percaya dengan Allah Ta'ala, aku beriman dengan Allah Ta'ala, aku sembah Allah Ta'ala, aku tak sembah Tuhan agama-agama lain, walaupun dia tahu ada Tuhan, walaupun dia mengiktikadkan ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Wala'udzubillah. Kita bimbang ini antara fahaman-fahaman pluralisme, pluralisme agama. Dia walaupun dia tidak menyembah Tuhan itu, tapi dia mengakui kewujudan Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Wala'udzubillah. Ini adalah suatu kesesatan, suatu penyelewengan pada sudut akidah, kepercayaan. Jadi hati-hati, tuan-tuan. Jadi kita beriman tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan, tidak ada lagi Tuhan selain Allah Ta'ala. Yang ada tu bukan Tuhan. Agama-agama yang sesat selain daripada Islam, yang apa yang mereka sembah tu sebenarnya itu bukanlah Tuhan. Itu taghut. Mereka hanya menyangka itu Tuhan. Sebab Tuhan hanya satu dengan ciri-ciri yang khusus. Mustahil Tuhan itu berbilang-bilang. Jadi tuan-tuan, inilah iktikad kepercayaan kita, dan kita zahirkan dengan lafaz syahadah kita, penyaksian kita itu. Bagaimana pula, baru ni dalam satu grup WhatsApp, ada satu persoalan ditimbulkan. Ditanya bagaimana hukum seorang yang kafir, orang bukan Islam, yang mengucapkan kalimah syahadah, sengaja mengucapkan lafaz kalimah syahadah. Dia bukan nak masuk Islam, tapi dia melafazkan. Adakah dikira dia masuk Islam? Adakah dikira dengan ucapan lafaznya itu dia dikira Islam, walaupun dia ucap dalam keadaan saja-saja? Banyak kita tengok belah-belah pantai timur, tuan-tuan, Kelantan, Terengganu, orang bukan Islam sana biasa dengan kalimah-kalimah la ilaha illallah, alhamdulillah, astaghfirullahalazim, biasa dia orang sebut. Bagaimana ucapan ini bila mana dilafazkan oleh orang bukan Islam, terutamanya lafaz syahadah ni, adakah dikira sebagai seorang yang Muslim selepas daripada diucapkan tu? Jadi ulama mengatakan lafaz itu adalah lafaz yang laghaw,
Lafaz yang sia-sia, sebab dia ucap bukan dengan keyakinan dia, bukan dengan hatinya membenarkan apa yang dia ucap. Kecuali bila dia ucap tu memang dia membenarkan, dia percaya apa yang dia ucapkan itu, yang itu barulah dia jadi Islam. Tapi kadang sekadar dia pandai berbahasa Arab, dia mampu untuk ucapkan saja nak menyedapkan hati kawan-kawan. Jadi sekadar ucapan semata-mata tanpa ada keyakinan, tanpa ada i'tiqad, itu disebut sebagai lafaz yang lagha. Syahadah itu sia-sia lah, tidak ada, tak memberi kesan kepada dia masuk Islam ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, demikianlah antara yang disebutkan oleh para ulama. Jadi inilah keyakinan dan penerangan, maksudnya apa, keimanan, dan kita menzahirkan keimanan kita itu dengan lafaz syahadah. Maka sesiapa yang mati dengan berpegang teguh kepada i'tikad yang demikian, dia mati dalam keadaan i'tikad kepercayaan dia tadi tu, dia mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Ta'ala, dan Isa juga sama. Isa juga adalah utusan Allah Ta'ala. Nabi Isa bukan anak Tuhan, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah makhluk, hamba Allah Ta'ala yang dilahirkan oleh hamba Allah Ta'ala juga. Walaupun dia tidak memiliki ayah, tetap dia adalah hamba Allah Ta'ala. Kalau Nabi Isa tidak memiliki ayah, dianggap sebagai Tuhan. Bagaimana pula Nabi Adam yang tidak ada ayah dan ibu? Mana lagi hebat kalau nak dari segi hukum tu lah. Segi logik, mana lagi hebat? Nabi Adam lagi hebat. Kenapa mereka tak sembah Nabi Adam sebagai Tuhan? Itu persoalan yang boleh kita lontarkan kepada orang-orang Kristian. Sebab mereka menganggap Nabi Isa itu hebat, tidak ada ayah, dilahirkan tanpa ayah. Bagaimana pula Nabi Adam yang diwujudkan Allah Ta'ala tanpa ayah dan ibu? Jadi tuan-tuan, keyakinan dan i'tikad kita, Nabi Isa itu juga adalah hamba Allah, dan dia adalah utusan Rasul Allah Ta'ala, seperti mana Rasul-Rasul yang terdahulu. Maka sesiapa yang mati dengan i'tikad yang sempurna, i'tikad yang sempurna ini, nescaya tetaplah dia menjadi ahli syurga. Ini jaminan tuan-tuan daripada Nabi SAW. Siapa mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, mati dalam keadaan asas iman dan Islamnya itu tidak tergelincir. Kita bimbang akhir zaman ni tak terlalu mudah dengan kejahilan umat kita ni tuan-tuan. Alhamdulillah, dengan kejahilan masyarakat kita, sangat mudah mereka ni terjebak dengan perkara-perkara yang syirik. Sama ada syirik yang jadi, yang jelas, ataupun syirik-syirik yang khafi, yang tersembunyi. Syirik dengan hati paling kita bimbang tuan-tuan, dan paling mudah. Syirik dengan hati bagaimana? I'tikad. Kita merasai ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, walaupun kita tak sembah Tuhan tu. Kita mengakui Tuhan-Tuhan yang lain bagi agama-agama yang lain. Jadi kalau kita sebut depan orang bukan Islam, sekadar kita nak tak nak menimbulkan pergaduhan, perpecahan. Jadi itu bukan dengan i'tikad. Hak ni kita sebut yang dia meletakkan kepercayaan dalam hatinya, mengakui ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam i'tikad kepercayaannya itu. Yang ni bermasalah tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, jaminan Nabi apa dia? Siapa yang mati dalam keadaan i'tikadnya sempurna, tidak ada penyelewengan daripada akidah yang sebenar, maka tetaplah, maksudnya pastilah dia menjadi ahli syurga, confirm. Cuma masuk tu cepat ke lambat ke, itu bergantung. Itu bergantung. Tapi kita kata apa ni, orang Islam ni, orang yang beriman ni happy ending lah. Happy ending maksudnya apa? Akhirnya dia akan masuk syurga. Lama mana pun mungkin dia diazab terlebih dahulu, akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Dan pada itu, kalaulah dia seorang yang mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhkan diri daripada segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia itu seorang yang taat, sentiasa mengerjakan semua yang Allah Ta'ala wajibkan, tak tinggal benda yang wajib, dan menjauhkan diri daripada segala perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka orang yang sedemikian, maka dia akan terus masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia baik, dia taat. Benda yang wajib semua dia buat. Mungkin yang sunat dia tak buat semua, ikut sekadar kemampuan, tapi yang wajib tak tinggal. Perkara asas
rukun iman, rukun Islam yang 5 itu dia jaga. Solat, puasa, zakat, haji yang wajib, segala-galanya lah hubungan dengan manusia, hablum minallah, hablum minan nas dia jaga, tidak menyakiti. Jadi perkara-perkara yang wajib dia jaga, perkara yang haram dia tinggalkan. Orang yang sedemikian akan terus masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Ketaatan dia itu. Dan kalau tidak, kalau tidak apa ni maksudnya, kalau dia tidak mengerjakan perkara yang wajib, benda yang wajib ada tinggalkan, ataupun benda yang haram tu ada yang dibuat. Jadi kalau tidak, maka perkaranya itu terserah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang Islam yang iman itu kukuh, akidahnya itu betul, sahih, tidak menyimpang, tidak menyeleweng daripada akidah yang sebenar, tetapi dia ni fasik, dia ni melakukan kejahatan, tinggalkan benda yang wajib, lakukan benda yang haram. Jadi kata Nabi, apa dia dalam hadis tadi tu, maksudnya perkara itu terserah kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala kehendaki mengazabnya menurut dosa-dosa yang dilakukan dan kecuaiannya atas dunia dulu, maka Allah Ta'ala akan azab dia. Kalau Allah nak azab dia sebab dosa dia itu, adil lah. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, satu kejahatan yang dibuat dibalas satu dosa, satu kebaikan yang dibuat dibalas dengan 10 ganjaran pahala, 10 yang paling minima tuan-tuan, sampai ke 700 dan boleh lebih lagi, adha'afun mudha'afah, berganda-ganda lagi. Jadi Allah Ta'ala dah janji kat dunia dulu, kalau kau buat satu kejahatan, kau akan dibalas dengan satu dosa, dan itu akan diazab. Jadi sekiranya Allah Ta'ala kehendaki diazabkannya berdasarkan dosa-dosa, maksiat, kejahatan, kezaliman yang dibuat, ataupun kecuaiannya dulu, meninggalkan benda-benda yang wajib, kemudian Allah Ta'ala akan azab dia. Selepas daripada itu dimasukkan dia ke dalam syurga. Happy ending jugalah. Walaupun dia dulu fasik, dia dulu orang yang banyak melakukan maksiat, dosa, jadi dia akan diazab Allah Ta'ala terlebih dahulu, tapi akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, syurga. Dan jika Allah Ta'ala kehendaki diampunkannya, ini mudah-mudahan lah, ini yang lebih baik kepada kita lah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, walaupun dia buat dosa, walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala mengampunkannya, maka dan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ini juga satu kita kata syafaat. Dia buat dosa, tetapi Allah Ta'ala dengan rahmat, kasih Allah Ta'ala kepada dia, mungkin asbab beberapa kebaikan yang dibuat, walaupun dia tidak bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dia. Itu semua adalah hak Allah Ta'ala, kita tak layak untuk persoalkan. Jadi Allah Ta'ala boleh mengampunkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga juga, walaupun dia ada dosa. Ini antara kelebihannya tuan-tuan. Dan seterusnya pengajaran yang kedua, pengajaran yang kedua iaitu Islam menentang fahaman-fahaman yang sesat. Islam menentang fahaman-fahaman yang sesat. Berdasarkan hadis tadi itu, apa dia fahaman sesat? Iaitu menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Tengok jadi hadis Nabi ini telah menerangkan asas kepercayaan Islam yang menolak bulat-bulat kepercayaan dan fahaman-fahaman yang sesat yang berlaku terutamanya di kalangan ahli kitab, Yahudi dan juga Nasrani. Jadi mereka ni menyimpang, mereka golongan yang telah diberikan kitab, diberikan kebenaran, diberikan ilmu, tetapi mereka telah menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran tersebut. Jadi di sini ada 3. Islam menolak bulat-bulat kepercayaan dan fahaman sesat daripada 3 golongan. Berdasarkan hadis ini ada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang Kristian yang mengatakan konon-kononnya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kita dah sebut tadi kenapa alasan mereka mengangkat Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Kononnya sebab Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah. Itu antara alasan mereka. Nabi Isa hebat sebab dilahirkan tanpa ayah. Jadi ayah dia ialah Allah, Tuhan. Jadi Nabi Isa anak Tuhan. Na'udzubillah. Dengan apa? Konsep Trinity dalam agama mereka, 3 dalam 1. Itu yang pertama. Jadi daripada hadis ni kita tahu mereka yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan adalah satu dakwaan yang sesat, fahaman yang sesat yang menyimpang daripada kebenaran. Kemudian yang kedua golongan Yahudi. Orang-orang Yahudi
yang mengingkari kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Yang ni lagi teruk. Nabi Isa dianggap tidak dianggap sebagai rasul, dinafikan terus. Kalau orang Kristian melampau-lampau mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa itu adalah rasul, tapi dia mengangkat sampai jadi Tuhan. Ini golongan yang melampau, sesat. Nabi Yahudi pula, orang Yahudi pula sesat juga. Sesat dia apa? Dia mengingkari, dia menafikan langsung kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Mereka orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, bahkan sebagai Nabi pun tidak. Bukan Nabi, bukan Rasul. Antara yang disebut oleh para ulama, mereka ni, orang Yahudi ni, kenapa dia mengingkari, kenapa dia menafikan Nabi Isa ini sebagai Rasul? Sebab Nabi Isa bukan daripada Bani Israel. Bukan bukan Yahudi, bukan Bani Israel, walaupun ibunya Maryam adalah Bani Israel, tapi bagi fahaman orang Yahudi, keturunan itu datang daripada ayah. Keturunan itu datang, nasab itu datang daripada belah ayah. Jadi bila dia tidak ada ayah, walaupun maknya Yahudi, dia bukan Yahudi, dia bukan Bani Israel. Maka itu antara sebab dinafikan, diingkari kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi ni orang yang sangat nasionalisme, sangat mementingkan kebangsaan. Itu juga antara sebab kenapa Nabi Muhammad SAW ditolak. Kenapa baginda Nabi kita sendiri ditolak, walaupun mereka mengetahui sebenar-benarnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Sebab apa? Terlalu jelas ciri-ciri dan tanda-tanda yang telah ditetapkan, yang telah dikhabarkan dalam kitab-kitab mereka, ciri-ciri yang detail, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad itu seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Maksudnya apa? Terlalu kenal, kenal sangat dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman, diceritakan secara terperinci. Tapi bila lahir Nabi, muncul Nabi akhir zaman itu, ditolak mentah-mentah sebab alasan bukan Bani Israel, bukan bangsa Yahudi. Itu antara sebab ditolak. Kata Nabi Isa juga ditolak sebab itu, sebab dia bukan Bani Israel. Banyaklah antara sebab-sebab yang lain, tapi ini antara sebab kenapa Nabi Isa itu ditolak. Sebab dia bukan nasab daripada Bani Israel. Kononnya lah, sebab lahir tidak ada ayah. Jadi orang Yahudi menafikan terus, mengingkari kerasulan Nabi Isa AS, sedangkan Islam berada di tengah-tengah, tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Orang Kristian, Nasrani ini mengagungkan, mengangkat terlalu tinggi Nabi Isa. Orang Yahudi pula meletakkan serendah-rendahnya Nabi Isa, menafikan sebagai Rasul. Adapun Islam di tengah-tengah, maksudnya kita tak menganggap dia sebagai Tuhan, dan kita juga tak menafikan Nabi Isa sebagai Rasul Allah Ta'ala. Kita berada pertengahan di antara Yahudi dan juga Kristian. Dan inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri, yang disebutkan oleh Nabi. Kebenarannya ialah Nabi Isa juga adalah salah satu daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kumpulan ataupun fahaman yang sesat yang boleh kita dapati daripada hadis ini ialah satu lagi puak yang mengatakan tidak ada syurga dan neraka. Orang Yahudi dan Kristian, mereka mengakui ada syurga dan neraka. Tapi ada satu lagi golongan sesat, golongan apa? Rationalism, golongan etis, yang tak mengaku Tuhan, yang tak percaya langsung hari pembalasan. Yang mana Nabi sebut dalam hadis tadi, apa dia? Wal jannatu haq wan naru haq. Syurga itu benar, neraka itu benar. Maksudnya apa? Kita kena beriman dengan kewujudan hari akhirat, hari pembalasan. Orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan ni, tuan-tuan, tu yang dia tak kisah buat baik ke buat jahat kat dunia ni, bagi dia sama sahaja. Bila-bila orang yang kaya, orang yang ada duit, semua benda dia boleh beli, maka mereka tidak kisah kejahatan yang dia buat, sebab mereka tidak beriman dengan hari pembalasan. Itu kesan orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Jadi buat apa buat kebaikan kat dunia, tuan-tuan? Sebab apa buat kejahatan lebih seronok, dan tidak ada pembalasan di akhirat. Jadi payah kalau orang kepercayaan sedemikian, dia akan menyebabkan lebih banyak lagi kejahatan yang dilakukan atas dunia ini, sebab dia tidak ada konsep dibalas di akhirat nanti. Ini golongan-golongan etis. Adapun agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, mereka masih lagi percaya dengan kehidupan selepas kematian. Itu ada nilai-nilai kebaikan dalam agama mereka. Tapi golongan yang etis, golongan-golongan rationalism ini, mereka menafikan terus
apa ni, syurga dan neraka, menafikan terus kehidupan selepas kematian. Tidak ada akhirat, maka kesannya orang takkan nak buat kebaikan. Sebab apa? Buat kebaikan ni kan menyeksa, tuan-tuan. Nak buat kebaikan ni kita kena paksa diri, tapi nak buat kejahatan ni paksa, tuan-tuan. Tak, memang seronok. Sebab dia memenuhi nafsu kita. Nafsu, Allah Ta'ala sebut innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi bila buat kejahatan, nafsu itu seronok. Sebab itu yang nafsu nak. Adapun nak buat kebaikan, dia bertentangan dengan nafsu. Jadi bila nak buat kebaikan ni, dia rasa terseksa, susah, payah, untuk beginner, bagi orang yang permulaan. Kecuali orang yang sampai tahap halawatul iman, mencapai halawatul iman dalam melakukan kebaikan, rasa seronok. Dia nak istiqamah dengan kebaikan. Jadi kerana itu bila kita nak buat kebaikan, kita kena mulakan secara istiqamah. Kalau buat sekali, dia memang dia rasa tak seronok, dia tak nak buat dah. Tapi kita kena paksa sampai satu tahap kita rasa seronok. Bila kita tinggalkan kebaikan, kita rasa bersalah. Itu. Kita tinggalkan solat, rasa bersalah. Tak solat sunat, dia rasa tak kena. Sebab apa? Dia dah istiqamah. Di situlah barulah akan datangnya keikhlasan, datangnya halawatul iman, kemanisan beramal, kemanisan iman dalam beramal. Jadi tuan-tuan, buat kebaikan memang dia bertentangan dengan nafsu kita, tetapi kita kena lawan. Jadi orang-orang yang tidak beriman dengan syurga dan neraka, hari pembalasan ini mereka akan buat benda yang menyeronokkan diri mereka saja, maka kejahatanlah yang dipilih. Na'udzubillah. Jadi ini 3 golongan sesat yang disebutkan dalam hadis. Apa dia? Orang yang mengagungkan Nabi Isa AS sampai menjadi Tuhan ataupun anak Tuhan. Itu golongan Kristian yang sesat. Kemudian orang-orang Yahudi yang langsung menafikan, mengingkari Nabi Isa adalah Rasul Allah Ta'ala. Ini juga golongan sesat. Dan yang ketiga tadi lah mereka yang terus menafikan kehidupan akhirat. Ini juga adalah golongan-golongan yang sesat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, inilah antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi ini. Sedikit sebanyak dapat menguatkan lagi keyakinan kita, menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Ta'ala untuk terus istiqamah di atas jalan kebenaran Islam, dan sama-sama kita menjaga iktikad kepercayaan kita yang sebenar ini. Jangan sampai dia tergelincir. Lebih-lebih lagi kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan pancaroba ini. Hati-hati dan Nabi kata apa? Gigitlah Islam itu di akhir zaman ini, gigitlah dengan gigi raham. Kita kena pegang dengan Islam ini dengan sungguh-sungguh, maksudnya. Pegang dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kita lepas. Kita sebenarnya maksudnya apa? Ada lagi hadis menyebut seperti mana kita pegang Islam seperti mana kita menggenggam bara api. Sakit. Bila kita nak berpegang dengan Islam yang sebenar ni, umpama kita menggenggam bara api. Nak genggam bara api kan susah, bukan senang tuan-tuan. Panas, sakit. Itulah ibarat kita nak pegang Islam dengan banyaknya fitnah, banyaknya ujian Allah Ta'ala. Hari ini dengan netizen, suara-suara netizen yang sikit salah habis dia kena hentam. Hatta kadang-kadang fitnah. Kalau betul salah dia hentam tu kira okey lagi tuan-tuan, tapi kebanyakannya fitnah. Yang menghentam pun tak tahu ujung pangkal. Hari ini kita lihat trennya pun para ulama dihentam, para mufti dihentam dalam keadaan mereka pun tak tahu ujung pangkal. Kita nampak di sebalik itu ada satu gerakan yang hendak menjauhkan masyarakat ni dengan agama melalui disebarkan kebencian masyarakat kepada orang-orang alim, para alim ulama yang Allah Ta'ala sebut sendiri sebagai warathatul anbiya. Jadi disebarkan kebencian masyarakat ni supaya membenci pewaris-pewaris Nabi ini. Kesannya apa? Bila orang benci dengan pewaris Nabi, mereka akan jadi jahil, semakin jahil, dan mereka akan jauh dengan agama. Kita nampak ini antara strategi di sebalik apa yang berlaku sejak akhir ini. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita jaga diri kita, jaga keimanan kita, dan jaga pembacaan kita juga. Jangan sampai merosakkan pemikiran kita. Banyakkan kita memahami, mentadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala itu sendiri. Itu yang lebih utama. Faham Al-Quran. Sebab kita hidup kita ini di dunia berpandukan Al-Quran tuan-tuan, kalau nak selamat. Jadi bagaimana mungkin kita nak jadikan Quran sebagai panduan kalau kita sendiri tak memahami isi kandungan Quran itu sendiri. Jadi kita mengaji tafsir, tadabbur makna-makna, dan kita praktiskan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, sekadar itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya.
Aku li qauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.